Kembali menonton slot pentaksiran bilik darjah ataupun slot PBD di Didik TV KPM di mana cikgu ataupun guru penyampai akan kongsikan berkenaan dengan PBD dalam matematik tingkatan 1, 2 dan 3. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey, terima kasih Sean. Okey, seterusnya. Okey, jadi untuk hari ini apa yang saya akan kongsikan ialah saya akan mengambil satu contoh standard kandungan iaitu daripada tajuk nisbah kadar dan kadaran bagi subjek matematik tingkatan 1 di mana standard kandungan ini merupakan yang berada di bawah tajuk nisbah kadar dan kadaran. Okey, di mana ianya mempunyai dua standard pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan hubungan nisbah dan kadaran dan standard yang kedua adalah menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, bagi standard pembelajaran yang pertama, bagaimana kita hendak menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran. Okey, di sini saya menggunakan 3 kaedah pentaksiran, okey, iaitu secara lisan, pemerhatian dan juga secara bertulis. Seterusnya, okey, cadangan aktiviti. Okey, secara lisan dan pemerhatian, okey, saya akan sentiasa sepanjang proses aktiviti tersebut, okey, saya akan sentiasa bertanyakan soalan secara lisan dan juga mengajukan beberapa soalan kepada murid, okey, supaya murid sentiasa cakna. Okey, hari ini cikgu nak buat pentaksiran. Jadi sebagai seorang guru, okey, kita seharusnya sentiasa memberikan ingatan kepada murid. Okey, hari ini saya akan buat pentaksiran. Okey, jadi murid tahu dan cakna, oh hari ini cikgu nak mentaksir. Jadi hari ini saya harus buat satu aktiviti itu dengan lebih sempurna. Okey, cadangan aktiviti bagi aktiviti untuk mentaksir secara bertulis. Okey, saya mencadangkan satu aktiviti penerokaan. Okey, di mana aktiviti penerokaan ini adalah yang dicadangkan seperti dalam buku teks. Okey, di mana kalau kita selidik dan teliti buku teks matematik, kebiasaannya dia akan dicadangkan beberapa aktiviti supaya murid sentiasa dapat mengetahui konsep asas matematik tersebut. Okey, cadangan aktiviti yang kedua adalah saya akan mengagihkan lembaran kerja. Okey, ini merupakan aktiviti penerokaan yang telah dicadangkan dalam buku teks, okey, di mana tujuannya adalah untuk menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran. Okey, baiklah, seterusnya kita akan saksikan tayangan video bagi aktiviti penerokaan yang pertama. Okey, jika kita lihat, okey, murid-murid saya gabungkan mereka secara berpasangan untuk melakukan aktiviti ini. Okey, sepanjang aktiviti ini, okey, macam tadi saya ada kongsikan, kita boleh buat kaedah secara pentaksiran dan juga kaedah pentaksiran secara lisan dan juga secara pemerhatian. Okey, jadi sepanjang aktiviti dijalankan, saya akan mengajukan beberapa soalan yang berkaitan dengan topik yang kita akan pelajari dan juga saya akan perhatikan bagaimana respon setiap murid ketika berlaku aktiviti tersebut. Okey. Jadi sepanjang aktiviti ini kita boleh lihatlah bagaimana telitinya murid-murid membuat suatu aktiviti, bagaimana respon mereka terhadap pasangan yang kita pasangkan dalam aktiviti tersebut. Okey, jadi waktu inilah kita boleh kongsikan ataupun kita ajukan beberapa soalan dan kita boleh lihat bagaimana respon murid-murid tersebut. Okey. Yang ini pula adalah merupakan beberapa gambar sepanjang aktiviti tersebut. Okey, jika kita lihat, kita boleh lihat betapa tekunnya murid tersebut menjalankan aktiviti. Okey, ini merupakan yang ini adalah murid sedang mengira jumlah patah perkataan yang dapat disalin dalam masa 5 minit iaitu mengikut arahan yang disediakan. Okey, yang ini pula adalah hasil kerja murid melengkapkan jadual kadaran dan juga hasil kerja murid menjawab soalan perkaitan antara nisbah dan kadaran. Okey, yang ini juga sama. Bagaimana hasil kerja murid? Okey, daripada sini kita boleh lihatlah macam mana murid memberi respon. Okey, kita boleh lihat, saksikan tayangan video yang kedua. Okey, tadi saya ada kongsikan bagaimana saya ingin mentaksir kaedah secara pemerhatian lisan dan juga pemerhatian. Okey, setelah selesainya melakukan aktiviti tersebut, murid dia akan menjawab beberapa soalan yang berkaitan dengan topik yang kita dah belajar. Okey, jadi di sini ada sedikit pergerakanlah, murid akan bergerak untuk menampal dan juga
untuk menunjukkan hasil jawapan mereka masing-masing. Okay, daripada sini saya akan bergeraklah. Kita boleh semak daripada setiap jawapan sama ada murid-murid ini dapat menjawab soalan dengan tepat ataupun tidak tepat. Okey, baiklah. Seterusnya, bagaimana kita hendak menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Okey, sama juga macam aktiviti yang pertama tadi. Untuk aktiviti yang kedua, saya juga menggunakan kaedah pentaksiran secara lisan, pemerhatian dan juga bertulis. Okey, cadangan aktiviti secara lisan dan pemerhatian. Okey, saya cadangkan dan saya telah buat dalam kelas saya iaitu aktiviti gallery walk dan juga pembentangan. Okey, untuk pengetahuan guru-guru dan juga ibu bapa dan juga para penonton sekalian, aktiviti gallery walk ni kita boleh jalankan sekiranya kita mempunyai jumlah murid yang agak ramai. Terpulang kepada guru-guru bagaimana hendak melaksanakan aktiviti gallery walk ini. Dan setiap gallery walk ni kita boleh lantik seorang murid untuk membentangkan hasil kerja murid masing-masing. Okey. Jadi sepanjang aktiviti ini, apa yang saya boleh buat adalah saya akan sentiasa menyoalkan dan mengajukan beberapa soalan dan saya akan perhatikan respon murid-murid. Okey, ketika ini jugalah kita perlu kongsikan kepada pelajar, kita kongsikan kepada murid. Okey, saya akan membuat pentaksiran. Okey, maka murid akan lebih cakna. Murid akan lebih cakna dan murid akan sentiasa memberikan yang terbaik sepanjang proses tersebut. Okey, manakala cadangan aktiviti yang kedua adalah secara bertulis, selesai sahaja murid menjelajah ke tiga-tiga stesen yang telah saya sediakan. Okey, saya akan sediakan satu stesen permainan. Okey, di mana dalam stesen permainan ini murid perlu menjawab kuis. Okey, itulah yang seronoknya mengenai PBD. Sepanjang proses PBD berlaku, guru boleh merancang satu aktiviti permainan supaya murid lebih seronok dan lebih minat untuk belajar matematik. Okey, tak adalah setiap hari belajar matematik hanya input sahaja yang dimasukkan. Okey, sebaliknya murid, kita belajar matematik kita lebih seronok. Selesai sahaja menjawab dan juga selesai sahaja melakukan permainan tersebut. Untuk aktiviti ini saya akan sediakan beberapa soalan yang mengikut aras kefahaman murid-murid, di mana soalan tersebut saya akan edarkan kepada murid dan murid boleh menjawab mengikut apa yang telah kita belajar pada hari tersebut. Okey, kita boleh teruskan kepada tayangan video untuk melihat aktiviti stesen yang berlaku. Okey, Azina, you boleh start. Okey, so saya akan menerangkan tentang kaedah unitary. So kaedah unitary bermaksud mencari nilai bagi satu unit. Okey, mungkin awak tak faham sangat kan? So kita kena buat soalan untuk memantapkan pemahaman kita. So 25 orang pemain bagi satu pasukan. So untuk cari dua pasukan kita kena darablah 2. So 25 darab 2. Siapa boleh bagi jawapan? Okey, jawab. 50 tu apa? 50 tu. Ya, okey. So, bagi dua pasukan, jumlah orang pemain adalah 50. So, faham tak? Faham tak? Faham. Hari ini saya akan mengajar apa itu kaedah kadaran. Terdapat 200 orang pemain dalam 8 pasukan rugby yang menyertai sepatu kelima sukan. Tentukan bilangan pemain dalam 2 pasukan jika setiap pasukan mempunyai bilangan yang sama. Sekarang saya akan berikan kepada Natuna untuk siapkan jawapan tersebut. So atas pun 200 bahagi 4. So 200 bagi 4 berapa? 50. Betul. So 200 bagi 4 ialah 50 orang. Itulah kaedah kadaran. Ia ditulis dalam bentuk pecahan atau tulis dalam bentuk nisbah. Ia lebih kurang dengan apa yang Nasrullah buat, itu iaitu kaedah kadaran. Kami akan tulis dua pasukan kat bawah dan ini ialah X, iaitu jawapan yang kami perlu cari. Okay. X ialah 400. Untuk dapat X, 8 perlu pindah kat sini. So dia jadi
bahagi. So 400 bahagi 8 kami dapat 50. Iaitu cara darab silap. Thank you. Okey, baiklah, dapat lihat tadi tayangan video. Okey, jadi setiap bila berlakunya pembentangan daripada wakil setiap kumpulan, ketika itu saya akan melakukan pentaksiran secara pemerhatian. Okey, baiklah. Ini adalah antara gambar-gambar ketika mereka melakukan hasil kerja, iaitu yang ini merupakan pembentangan hasil kerja murid. Okey, bagaimana mereka menunjukkan hasil kerja mereka dalam setiap kumpulan. Okey, pembentangan hasil kerja murid juga. Okey, kita dapat lihat daripada gambar ini bagaimana seorang murid sebagai wakil dapat menerangkan kepada rakan sebaya bagaimana kaedah itu digunakan untuk menyelesaikan satu soalan penyelesaian masalah. Okey, selesai sahaja ketiga-tiga stesen tersebut, mereka akan beralih kepada macam saya kongsikan tadi, iaitu stesen permainan. Okey, di mana stesen permainan ni saya dah sediakan soalan pelbagai aras untuk meningkatkan aras kefahaman setiap pelajar, dan yang tertera di kaca TV adalah merupakan antara hasil jawapan murid ketika menjawab soalan kuis dalam permainan. Ketika ini kita boleh lihat dan saya akan nilailah. Okey, murid yang berjaya menjawab boleh mencapai tahap kefahaman yang kita tentukan sepanjang aktiviti dijalankan. Okey, ini juga merupakan hasil jawapan murid ketika menjawab soalan kuis dalam permainan. Okey, sepanjang proses tersebut kita akan sentiasa menilai tahap kefahaman murid. Okey, macam saya katakan tadi, sebelum kita mulakan pentaksiran, kita sentiasa ingat kepada murid. Oh, murid-murid sekalian, hari ini saya akan buat satu pentaksiran. Maka murid-murid akan sentiasa menunjukkan respon yang baik. Jika mereka masih lagi keliru dengan aktiviti kita, mereka akan sentiasa bertanyakan kepada rakan sebaya atau boleh bertanyakan soalan kepada guru yang mengajar. Baiklah cikgu, dan itulah dia contoh-contoh yang dilaksanakan oleh cikgu, dan harap-harap ini memberi inspirasi kepada guru-guru yang menonton sekarang untuk dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Dan sekarang kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini di Didik TV KPM.